KPM. Bulan Sabit Merah Man datang. Cikgu, kenapa cikgu? Cikgu sakit apa? Saya merupakan ahli bulan... Oh, panggil tolong-tolong. Lepas tu bila datang, dia keluar macam tu je. Dia keluar menonong aja. Cikgu ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, what's up everybody? Anda sedang menyaksikan Co-Curriculum Didik TV KPM bersama dengan saya, Akmal Nazri. Apa khabar, semua sihat? Alhamdulillah. Ingat, kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP, sentiasa cuci tangan dengan kerap dan juga memakai pelitup muka apabila kita keluar. Baik, untuk episod kali ini, seperti biasa, badan beruniform yang kita nak belajar ataupun apa antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan, iaitu ini dia, Bulan Sabit Merah Malaysia. Dan kita nak tahu siapakah guru yang akan bersama dengan kita hari ini. Yang penting, bukan cikgu yang keluar tadi tu. Dia dah minta tolong. Mana dia? Okey, jom kita tengok profil guru hari ini. Oh, dia keluar macam tu. Tunggu apa lagi? Jom kita panggil Cikgu Murugan. Yo. Cikgu tahu tak lagu tu, cikgu? Kami milik gaya. Lama. You sangat pandai lah. Saya tanya cikgu tahu ke tak, dia bukan tanya saya pandai nyanyi ke tak. Bab Bollywood fingertip lah you Semua hebat. Macam mana cikgu fingertip tadi? Oh ya, cikgu pastikan jari betul ya. Alright. Okey, inilah Cikgu Murugan kita yang akan bersama dengan kita pada petang ini. Cikgu, tadi saya dah beritahu dah kepada mereka, cikgu ni memang seorang yang cukup hebat. Pandai menyanyi, pandai menari, pandai-pandai cikgu ni. Pandai-pandai no. Pandai dah. Sejarah cikgu, sebab saya ada baca semalam mengenai buku A Memory of apa cikgu? Solferino cikgu. Saya ada baca cikgu semalam. Tapi saya macam tak fahamlah pasal buku tu sebab dia banyak pertempuran cikgu. Jadi mungkin cikgu boleh ceritakan sikit mengenai pertempuran Solferino. Tengok. Para pelajar di rumah. Akmal hebat. Akmal sangat hebat. Dia baca buku A Memory of Solferino ataupun Kenangan di Solferino. Iya. Buku itu hebat. Betul. Memang fakta dan kandungannya sangat berat, tapi memberi input yang banyak kepada semua, terutamanya kalau ahli bulan sabit Merah Malaysia atau ahli bulan sabit Palang Merah Dunia baca, memang banyak input. Betul. Sebab buku itu menjadi asas kepada penubuhan Palang Merah Bulan Sabit Merah sedunia. Yes. So, dalam tu Akmal tanya pasal pertempuran Solferino. Betul? Betul. Very good. Hari ini saya akan bagi sedikit input tentang pertempuran Solferino. Alright. Okey? Boleh? Are you ready? Let's go. Pertempuran Solferino berlaku pada tahun 1859. Betul. Okey. Pertempuran ini merupakan pertempuran terakhir dalam Perang Kemerdekaan Itali yang kedua. Okey, dia nak dekat-dekat nak merdeka dah. Itali, tapi perang tu perlu dilalui. Okey, dalam ke arah kemerdekaan. Okey. Pertempuran berlaku gabungan tentera Perancis dan Sardinia. Sardinia satu wilayah lah dalam Itali. Okey, melawan tentera Australia. Bukan Australia. Austria. Ya. Akhirnya kemenangan berpihak kepada Perancis dan Sardinia. Tentera Perancis dan Sardinia. Akmal, Ya, saya. you tahu tak? Pertempuran Solferino ni berlangsung berapa jam? Berlangsung selama berapa jam?
Kejap cikgu. Saya ingat sebab saya baca kan. Yes. 15 jam. Hebat sungguh. Akmal. 15 Betul. jam cikgu. Tepat sekali. Yap. Okey. Perang bermula jam 3 pagi. Betul. Tapi pertempuran yang sengit berlaku jam 6 pagi. Dan hari yang sama, perang itu berakhir di sebelah petang. Perang ini menyebabkan sangat sedih. Sangat sedih. Lebih kurang 6,000 hingga 9,000 orang mati. Okey. Dan dianggarkan mengikut pemerhatian John Henry Dunant, penulis buku dan pengasas Palang Merah Bulan Sabit Merah, menyatakan lebih kurang 40,000 orang tercedera. Ramai cikgu. Mati je dalam 6,000 hingga 9,000 Akmal. Yang tercedera, you tengoklah. Waktu perang ialah 15 jam saja. Ya. Tapi mangsa very bad. Okey? Ya. Mangsa yang cedera menerima rawatan di sebuah perkampungan kecil yang bernama Castalion. Castalion. Dalam Salvarino juga, tapi daerah dia Salvarino daerah dan Castalion itu satu kawasan di Salvarino yang mereka memberi rawatan di situ. Semua yang cedera dibawa ke tempat itu untuk diberi rawatan. Okey. Yang membantu memerawat ialah penduduk-penduduk kampung di situ. Penduduk kampung di situ memberi rawatan kepada mereka yang cedera. Padahal penduduk kampung itu tak ada kaitan dengan perang. Yang perang siapa? Perancis, Sardinia, Austria, itu saja yang perang. Tapi penduduk kampung itu, Salvarino, Castalion itu memberi bantuan kepada askar-askar yang cedera tanpa mengira kerakyatan, tanpa mengira apa-apalah, dengan atas satu dasar yang disebut Tutti Fratelli. Tutti Fratelli yang membawa maksud they are all our brothers. Wow. Itulah semangat insania yang paling unggul. Alright. Okey. Jadi cikgu, terima kasih banyak cikgu. Kita akan jumpa lagi di episod akan datang cikgu ya. Hah? Tak ada cikgu, macam biasalah. Lepas sejarah kita nak tahu hari ni kita belajar apa cikgu. Saya nantikanlah cikgu. Sebab apa cikgu? Agak-agak model kali ni masih sama ataupun lain cikgu. Saya rasa model kali ini Ya. nanti kita tengok. Saya pun tak pasti. Saya siapa? Comel Tapi, cikgu, ke tak comel hari- ke? Apa cikgu hari ni kita nak belajar? Ini kita nak belajar apa ya? Ha. Topik yang sangat popular Okey. di sekolah rendah. Selalunya topik ini sangat popular di kalangan murid-murid sekolah rendah. Ui, topik apa cikgu? Apa lagi? Sawan lah. Sawan. Epilepsi ataupun sawan. Okey. Sangat popular di kalangan murid-murid sekolah rendah. Cikgu, definisi sawan tu sebenarnya macam mana cikgu? Very easy. Gangguan bekalan darah Okey. ke otak Alright. seketika. Oh. That means darah yang secukupnya Aha. tidak sampai ke otak pada waktu yang sangat pendek saja. Sekejap saja darah tak sampai, mangsa akan mengalami epilepsi ataupun sawan. Sawan. Okey. Untuk ni Akmal, Ya. setakat definisi kita belum memahami keseluruhan. Ha. Mari kita tengok punca rawatan, tanda-tanda pengurusan Ya. dalam segmen yang seterusnya. Wah. Dalam rancangan apa cikgu? TV Didik KPM. Bukan cikgu, bukan. Itu show lain cikgu. Kurikulum Didik TV. KPM. Yeah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Kurikulum Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Morgan. Cikgu, tadi kan cikgu ada cakap mengenai definisi sawan. Ni punca-punca dia cikgu. Okey. Ha. Dalam keadaan macam ni, Aha. kita tengok epilepsi ataupun sawan ni Ha. banyak berlaku di kalangan murid-murid sekolah rendah. Saya dah cerita tadi. Okey. Masa saya cerita pasal definisi, saya dah sebut. Aha. Mari kita tengok punca. Okey. Selalunya epilepsi sawan ini adalah elemen keturunan. Keturunan? Yes.
Kalau tok dia ada, mak dia ada, dia macam tu. Dia turun. Okey. Jarang sekali tak ada elemen lain. Okey. Number 2. Selalunya berlaku di kalangan kanak-kanak selepas demam yang agak kuat. That mean high fever lah. High fever mendorong kepada epilepsi. That's why you tengok doktor akan bagi tahu budak kecil, kanak-kanak ni jangan bagi demam. Kalau demam cepat dapatkan rawatan, sejukkan badan dia, ambil ubat, jumpa doktor. Kenapa? Untuk memutuskan rangkaian, untuk memutuskan tidak berlakunya sawan. High fever can cause. So that's why lah kita sangat prihatin kepada demam. Okey. Nombor 3 ialah stroke. Dalam bab yang dulu kita dah belajar tentang stroke. So, you dah tahu tentang stroke. Stroke juga boleh mendorong kepada berlakunya sawan. Okey. Inilah 3 punca utama berlaku sawan. So, kita tengok kanak-kanak yang ada di murid-murid yang ada di sekolah rendah, perhatilah kawan-kawan sebelah. Rasa demam, so hubungi parent, hantar balik, bagi tahu cikgu dan sebagainya supaya perkara berlakunya sawan ni boleh diatasi dengan mudah. Baik, itu punca-punca dia cikgu. Yes. Cikgu, saya rasa tanda-tanda tak payah cakap lah sebab saya dah tahu dah tanda-tanda dia apa. Kita tanda-tanda kita skip je boleh? Mana boleh, tak lengkap lah ilmu kita hari ni. Oh, kena bagi tahu tanda-tanda juga? Yes. Alah, sebab saya pasti kalau kita sebut tanda-tanda mesti dia akan masuk cikgu. Alamak. Tanda-tanda je dah akan masuk. Tanda-tanda je. Tengok, saya dah cakap lah cikgu. Bila saya sebut tanda-tanda, cikgu tahu tak? Tadi dia minta tolong tau cikgu. Ya ke? Lepas tu saya datang, dia pergi macam tu je cikgu. Kali ni Kenapa? macam mana? Kita biarkan dia saja ke atau macam mana cikgu? Semangat insaniah tu. Okey. Okey. Betul cikgu Atas dasar peri kemanusiaan kita tetap membantu. Okey, jom cikgu kita bantu Jom, ya. jom. Oh, tadi minta tolong. Keluar. Sekarang masuk balik. Ni sakit apa ni? Abang, Ya. cuba gunakan bahasa yang Bahasa lembut. lembut. Jangan kasar pada Okey. pasien. Untuk cikgu boleh. Abang. Itu terlalu sopan. Oh, itu terlalu lembut cikgu. Tersangat lembut pun tak Tersangat boleh. Relax. lembut. Okey? Mari kita tengok. Bang. Abang sakit ke bang? Abang sawan. Cikgu ada ke bila orang sawan dia sebut sawan? Sawan. Dia tak sebut sawan. Ya. Dia dalam keadaan tengok menggigil. Okey, mari kita duduk dan Cuba buat perhatikan. menggigil lagi satu badan kita tengok. Kan dia kan pelakon hebat cikgu. Okey. Akmal duduk. Iya. Oh, tadi kau minta tolong kau keluar. Kau keluar tadi aku dah datang. Cikgu minta maaf cikgu. Cikgu saya minta maaf cikgu. Saya terlalu emosi cikgu. Jangan usir. Okey, saya tak usir cikgu, saya cubit je dia. Kesian dia. Kesian dia. Okey. Akmal. Ya. Orang yang mengalami sawan ni, kanak-kanak, murid-murid sekalian, especially primary school, Okey. secondary school, perhatikan. Dia jalan kan tadi, jalan jatuh. Orang yang mengalami sawan ni, dalam seketika darah tidak sampai ke otak, dia akan mengalami sawan. Seketika saja. Okey? So, dalam keadaan ni dia terjatuh. Okey. Bila terjatuh, ada kecederaan, ada patah. Sedia untuk. Okey. Tapi yang perkara penting yang kita nak tengok sekarang dalam segmen ni, kita nak tengok tanda-tanda dia. Nombor 1, Apa ni cikgu? terjatuh. Okey. Nombor 2, otot dan segala otot yang kaki badan dalam ni akan jadi tegang, keras. Tengok ni. Dia dah stiff, Ya. dia keras. Keras. Okey. Seterusnya, kita tak nampak. Sebenarnya kadang-kadang dia akan tergigit Oh, betul cikgu. bibir Atau lidah. Tergigit saja Jangan ingat dia putus. Dia tak putus. Dia tergigit. Sekejap saja, okey? Itu yang kita kena masukkan sudu tu cikgu. Oh, no. tak boleh? No sudu, no garpu, no Cikgu, screwdriver. sebab saya pernah tengok cikgu. Orang buat. Itu ilmu songsang lah. Oh. Okey, kita tak ada gunakan perkara-perkara itu. Okey. So dalam masa pengurusan nanti, Ha. saya akan bagi tahu macam mana kita nak atasi masalah ni. Okey. Baik. Tengok mangsa ni jerking. Badan dia menggigil, bergoyang.
ini apa ni? Inilah tanda yang sangat dapat kita lihat dengan jelas mangsa mengalami sawan epilepsi ni, mesti dia jerking tau. Dia goyang, goncang, badan dia menggigil dan mulut ada berbuih. Berbuih. Selalunya mulut mangsa akan berbuih dan jika tidak sedar diri, okey, sementara saja dia tak sedar diri. Okey, bukan berkekalan lama. You tak perlu risau. Okey? Alright. Dan still mangsa bernafas. You jangan buat keputusan dia tak sedar diri dia. Tiba-tiba nak buat CPR terus. Tak ada. You relax saja. Okay. So, pelajar di rumah kena faham apa yang berlaku pada mangsa ini, tengok kawan-kawan sekeliling. Apabila di sekolah dia boleh duduk atas kerusi, tiba-tiba Dia tumbang. tumbang dan mengalami sawan. Beginilah keadaan dia. So, anda seharusnya sewajarnya bersedia menghadapi rakan-rakan anda yang menghadapi sawan di sekolah, di rumah atau di mana saja. So, pendedahan sebeginilah yang diperlukan untuk diri kita supaya kita bersedia. Sediakan payung sebelum hujan. Betul, cikgu. Baik, kita dah tahu dah tanda-tanda dan juga punca-punca, cikgu. Selepas ini kita nak pergi ke pengurusan sawan epilepsi. Siap, selepas ini dalam Kokurikulum Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda masih lagi menyaksikan Kokurikulum Didik TV KPM. Alright! Ya, cikgu. Oh, selepas beberapa banyak episod. Ya, betul, cikgu. Terima kasih. Baik. Oh, ini yang tadi, cikgu. Mangsa tadilah kita Masih sama, cikgu. kita sampai ke tahap pengurusan. Akmal, takkan biar macam itu saja. Iya, takkan kita nak keluar je kan? Biar dia kat sini. Ilmu tergantung. Tengok ni, mangsa ni. Sawan dia tak henti-henti. Tengok ni, kesian tak? Kesian, cikgu. Okey, kita kena bagi tahu komuniti di luar, Yap. terutamanya murid-murid sekolah menengah dan sekolah rendah, Ya. bagaimana kita nak uruskan. Sebab sawan ni, ingat, sangat popular di kalangan murid sekolah. Oh. Especially sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Ya. So, mari kita dua duduk sebelah berbicara tentang pengurusan sawan. Ya, jom, cikgu. Saya sudah duduk. Okey. Alright. Abang okey ke, bang? Abang. Cek tengok. Betul ke, cikgu? Okey, tak apa. Akmal hyperaktif. Ya, cikgu. Dia semua dia boleh buat. Okey, Aha. Akmal, Ya. you want to tanya something tadi? Tak ada. Mana ada tak ada, cikgu? Tak ada. Saya tak tanya. Saya ingat macam nak Cikgu, gerak-gerak tanya badan dia macam nak tanya something. Oh, tak ada, cikgu. Tapi mungkin tak apa. Saya tengok cikgu punya skrin dia kata apa kat sini. Rawatan, cikgu. Rawatan. Pengurusan Ah, sawan. iya. Mangsa sawan, Ya. Pengurusan mangsa sawan. Okey, kanak-kanak dan murid-murid yang ada di rumah, sila fokuskan pada mangsa ini. Okey. Mangsa ni bolehlah lelaki, boleh perempuan, budak sekolah rendah, sekolah menengah. So, bila dia jatuh, cuba bayangkan keadaan dia. Okey, pakaian dia, kain dia, semua kan? Ya. So, kita kena jaga tertib dia. So, cuba dapatkan selimut, kita selimutkan dia. Okey. Supaya keaiban dia kena jaga. Betul. Itu yang penting. Itu sangat penting. Okey? Nombor 2, mangsa sekarang ini dah terbaring. Ya. Kadang-kadang dia kaki sana, tangan, kita baringkan. Terlentangkan dia lah. Sudah. Mangsa, kita pandai-pandai je. Saya tengok komuniti di luar ni, bagi makan, bagi minum, tuang air dan sebagainya. Cikgu nak tuang air ya? Saya boleh? Jangan. Okey? Jangan beri sebarang. Jangan bagi sebarang makanan atau Minuman. Oh, kenapa tak boleh, cikgu? Sebab salur pemakanan dia tidak lalu dengan penuh. Apabila kita tuang makanan ataupun minuman, dia boleh masuk ke salur pernafasan. Oh, dan dia akan membuatkan mangsa itu Tercek. tercekik dan tersedak. Yes. Pandai. Hebatnya. Okey, cikgu. Jangan puji lama-lama, cikgu. Okey. Akmal, tadi Akmal ada sebutkan
dia tergigit. Pakai sudu, pakai sudu. Yes. Itulah senario yang berlaku di rumah, di sekolah. Semua pandai-pandai je. Gunakan garpu, sudu, Tak nak screwdriver. bagi dia tergigit lidah tu. Tak apa, dia gigit apa, dia luka sikit je. Gunakan gauze, just wipe macam itu cukup. Kita kan nak bawa dia ke hospital kan? Kan? So, that is not the issue. Isu dia sekarang, the whole sawan akan selesai dalam masa 5 hingga 10 minit maksimum. Okey, kejap cikgu. Maksudnya dekat sini, kalau seseorang itu terkena sawan dan dia tergigit lidah, kita tidak perlu nak memperbetulkan, maksudnya nak kena letak sudu, nak kena buka mulut dia supaya dia tidak tergigit lidah tu. Kita biarkan saja, cikgu. Biarkan saja. Biarkan. Kita tak payah nak usik dia. Itulah saya tengok di rumah, di sekolah selalunya ramai-ramai budak akan buka mulut dia. Kata, cikgu dia gigit bibir, cikgu dia gigit lidah, cikgu. Saya masukkan garpu. No. Dia kejap je. Dia bukan kekal macam itu. Sekejap saja. So, memanglah berlaku sedikit kecederaan. Tak apa. Kita akan wipe dengan gauze basah. Ya. Sudah memadai. Okey? Kalau pakaian dia terlalu ketat, okey, longgar-longgarkan saja. Okey, kalau ketatlah. Kalau tidak, jangan usik pakaian dia. Ya. Okey, kita kan dah selimutkan Betul, dia kan? betul. Okey. Ada juga kalangan cuba nak urut sana, urut sini. Jangan. Okey? Jangan buat apa-apa. Baringkan, selimutkan, sudah. Dan ada juga yang beri bantuan nak memeluk dia, bagi keyakinan tambahan. Jangan. You kalau peluk dia, mangsa jadi lebih kuat dan dia akan agresif. Okey, itu dia cikgu rasa dah okey dah boleh bangun dah kot. Dah boleh bangun dah. Bangun. Tengok, mangsa dah pulih. Mangsa dah pulih lah cikgu. Okey. Sekejap saja. Ya, cikgu, kita pun boleh bangun juga cikgu. Kita pun bangun Okey, kita bangun cikgu. Cikgu suruh apa tu cikgu? Cikgu suruh apa tu? Okey. Jadi kita dah tahu dah. Betul tak saya cakap tadi? Dia bangun mesti dia akan keluar macam tu je cikgu. Terima kasih tak ada, bye-bye tak ada. Betul lah dia ni. Cikgu, nilai-nilai murni apa yang kita boleh dapat cikgu dalam episod kali ni? Untuk bab sawan ni, komuniti, Akmal dan semua, perhatikan. Apabila kita merawat keaiban mangsa, perlu dipelihara. Baik lelaki, baik perempuan, kita perlu pelihara. Okey, cara mana? Pandai-pandai selimutkan. Okey. Nombor 2, jangan lewat bertindak. Relax saja, jangan gelabah, jangan panik. Dan mangsa sawan akan pulih seperti sedia kala dalam masa 3 hingga 6 minit saja. You no need to worry about that. Mangsa sawan boleh dipulihkan. Baik. Terima kasih Cikgu Murugan. Jadi diharapkan kepada anda semua sedikit sebanyak dapat membantu apa yang cikgu kongsikan kepada anda. Dan kalau nak tahu apa lagi yang kita akan belajar untuk episod seterusnya, hanya di Co-Curriculum Didik TV KPM. Bye.